Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So dalam video ringkas ini kita akan teruskan pembelajaran dalam bab 4 nisbah, kadar dan kadaran untuk matematika SSM tingkatan 1. Baik, hari ini standard pembelajaran pada hari ini kita akan fokus pada 3 standard pembelajaran, iaitu yang pertama adalah untuk menentukan hubungan antara nisbah dan kadar. Yang kedua, kita hendak menentukan hubungan antara nisbah dan kadaran. Dan yang ketiga, kita hendak menentukan nilai yang tidak diketahui dalam suatu kadaran. So sebelum ni kita dah belajar nisbah. Jadi hari ini kita akan fokus kepada kadar, kadaran dan macam mana kita nak menentukan nilai dalam kadaran. So kita pergi pada standard pembelajaran yang pertama, iaitu macam mana kita nak mengaitkan, apakah kaitan antara nisbah dan kadar. So awak boleh refer buku teks muka surat 81 dan 82, di mana jika awak telah menjalankan aktiviti yang diberikan dalam buku teks, maka diberi dalam itu dalam nisbah 285 km per 3 jam, kita membandingkan jarak yang dilalui dalam kilometer dengan masa yang diambil dalam jam. Nisbah 285 km per jam dikenali sebagai kadar. So itu poinnya. Poin yang penting ialah kadar ni menunjukkan dua kuantiti yang berbeza unit berhubung antara satu sama lain. Jadi apa beza antara nisbah dan kadar? Nisbah itu kita membandingkan dua kuantiti yang sama unit. Maksudnya jarak dengan jarak, masa dengan masa, panjang dengan panjang. Tapi untuk kadar kita membandingkan dua kuantiti yang berbeza unit. Jarak dengan masa, panjang dengan masa, jarak dengan jisim contohnya. Jadi dua unit yang berbeza. So ada tips di sini, iaitu kadar ialah kes khas nisbah yang melibatkan dua kuantiti yang berbeza unit. Penerangan yang sama. Jadi kalau ditunjuk kat bawah ni kan, mari berbincang. Adakah 1.5 kg per 3 kg atau 1.5 kg per 3 gram merupakan kadar? Berdasarkan apa yang kita dah belajar ni, 1.5 kg per 3 kg, kilogram dengan kilogram, berat dengan berat, jisim dengan jisim, adakah ia kadar? Yes, jawapannya ia bukan kadar, ia adalah nisbah. Sebab kita membandingkan unit yang sama. So jika kita lihat contoh 5 di muka surat 82, jika tak silap cikgu. Contohnya, nyatakan kadar dan dua kuantiti termasuk unit bagi ukuran yang terlibat dalam situasi yang diberikan, iaitu yang pertama, Fatin membeli 2 kg mangga dengan harga RM10. Jadi kita ada di sini, kita ada apa? Kita ada harga, dan kita ada berat mangga. So kadarnya adalah harga per berat, ataupun awak nak tulis berat per harga pun boleh lah. Cuma biasa kita akan buat harga per berat lah, harga per kg. Jadi dua kuantiti yang terlibat ialah jisim dan jumlah wang. Dua benda yang berbeza unit. Sebuah kereta menggunakan 1 liter petrol untuk perjalanan sejauh 12 km. Jadi kita ada liter, isi padu, dan juga jarak 12 km. Jadi kadarnya 12 km per 1 liter. Dua kuantiti yang terlibat ialah jarak dan isi padu. Itu adalah macam mana kita nak tulis kadar. So kadar unit di atas dan unit di bawah adalah dua unit yang berbeza lah. Itu je kita kena pastikan. Kadar ni adalah dalam bentuk nisbah. Kita belajar nisbah juga boleh tulis dalam bentuk pecahan. Jadi sebab itu apabila kita ada pecahan di sini, ia sebenarnya adalah nisbah lah. Cuma dia adalah nisbah yang membandingkan dua unit yang berbeza. Jika kita lihat latih kendiri 4.2a, soalan yang ketiga. Jisim per unit luas sejenis kepingan logam ialah 3 kg per meter kuasa 2. Nyatakan kadar itu dalam gram per 100 cm kuasa 2. So apa yang soalan ni nak minta kita buat, selesaikan adalah bagaimana nak menukar daripada 3 kg per meter kuasa 2 kepada gram per 100 cm kuasa 2. Macam ni kita nak tukar unit untuk kadar. So caranya, so untuk soalan 3, caranya kita mulakan. Kalau 3 kg per meter kuasa 2 itu bermaksud 3 kg per, bila meter kuasa 2 tu tak ada apa-apa nombor di hadapan, bermaksud dia adalah 1 meter kuasa 2. Kita nak ubah dia kepada apa? Kepada gram per sentimeter kuasa 2. So kita buat satu-satu lah. Kilogram nak pergi gram, kita buat apa?
kilogram nak pergi gram, kita darab 1000. Siapa yang jawab 1000 tu bagus. Okey, 3 kita akan darab dengan 1000 supaya kita akan dapat dalam gram. Okey, sekarang 1 meter kuasa 2 nak pergi 100 cm kuasa 2. Apa kita nak buat? 1 meter kuasa 2 nak pergi 100. Okey, yang ini kena berhati-hati sebab dia adalah meter. Meter kuasa 2 dan centimeter kuasa 2. Okey, cikgu contoh di sini sebentar. Okey, sekiranya kita ada 1 meter, awak nak pergi kepada sentimeter. Kan nak pergi kepada 1 meter sama dengan 100 sentimeter. Okey, 1 meter sama dengan 100 sentimeter. Tapi apabila 1 meter kuasa 2, dia sebenarnya adalah sama dengan 100 kuasa 2 cm kuasa 2. Sebab dia kuasa 2. Unit kita tu kuasa 2. Jadi bila kita nak ubah nilai pun kita kena kuasa 2. So kena berhati-hatilah. So dia tak samalah, meter kuasa 2 bukan bersamaan dengan 100 cm kuasa 2. 1 meter kuasa 2 adalah bersamaan dengan 100. Cikgu terlajak pula. Sama dengan 100. 10. Okey. Berapa tu? 10,000 kuasa 10,000 centimeter kuasa 2. 1 meter kuasa 2 adalah bersamaan dengan 10,000 centimeter kuasa 2. Itu benda yang kita kena tahulah. Okey, 1 meter kuasa 2 sama dengan 10,000 centimeter kuasa 2. So, nilai 1 meter kuasa 2 adalah sama dengan 10,000 sentimeter kuasa 2. So ini tadi unitnya dah dalam gram. Ini unit kita dah dalam sentimeter kuasa 2. Okey. So apa yang kita perlu buat? Kita permudahkan. 3 darab 1000 dia jadi 3000 gram bahagi dengan 10,000 sentimeter kuasa 2. Tapi berhati-hati dekat sini kita nak 100 cm kuasa 2. So awak permudahkan tapi sampai dapat bawah ni 100 lah. So bila nak permudahkan kita belajar kosong potong dengan kosong, kosong potong dengan kosong. Walaupun kita ada 30 tu boleh kosong yang ketiga tu kita boleh potong dengan yang bawah. Tapi sebab jawapan akhir kita nak dalam bentuk sentimeter 100 per 100 cm kuasa 2, maka kita berhenti sampai di situ saja dan kita tulislah jawapannya. Maka jawapannya ialah sama dengan 30 gram per 100 cm kuasa 2. Okey, harapnya dapat faham Okey, tak faham kita teruskan dengan contoh yang keempat. Kita buat latihan, satu latihan memang tak faham, kena buat 2, 3, 10, 100 latihan. Okey, sebuah ladang kelapa sawit menggunakan baja pada kadar 350 kg per hektar. Nyatakan kadar penggunaan baja itu dalam gram per meter kuasa 2. Sudah bagi kat sini dah, 1 hektar sama dengan 10,000 meter kuasa 2. Okey, jadi langkah pertama adalah macam cikgu buat tadi kan. Apa nilai asalnya kita tulis dulu. So ini nilai asal kita tulis dulu. So kita ada 350 kg per hektar. 1 hektar. Bila tak ada nombor di depan unit tu bermaksud dia per 1 lah. Okey, 350 gram per 1 hektar. Kita nak tukar kepada gram. Okey, so kita start dengan atas dulu. Kilogram nak pergi gram, sama, langkah yang sama iaitu kita akan darab dengan 1000. 350 darab dengan 1000. Barulah awak dapat gram. Per dengan, kita nak per meter kuasa 2. Dekat sini 1 hektar. Dia dah bagi clue, 1 hektar sama dengan 10,000 meter kuasa 2. Kita buat apa? Kita gantilah. Okey, 1 hektar ni kita tukar menjadi 10,000 meter kuasa 2. Kemudian kita selesaikan. 350 darab dengan 1000 dia akan jadi 350,000 gram per 10,000 meter kuasa 2. Kemudian kita permudahkan sebabnya kita nak per meter kuasa 2. Maksud kita nak bawah tu unit dia 1 saja. Jadi kita permudahkan, potong 1 kosong, kosong yang kedua, kosong yang ketiga dan yang keempat sampai dapat 1 unit ni 1 kat bawah tu. Maka jawapan akhir kita ialah 35 gram per meter kuasa 2. So itu jawapannya. Okey. Harap ni faham lah walaupun tulisan cikgu agak cacah merba sebab guna bukan di atas kertas. Kalau atas kertas tulisan cantik.
Okey, so itu adalah bagaimana kita nak menukar unit bagi sesuatu kadar. Okey. Alright, yang ini kita lihatlah macam mana kita nak menyelesaikan masalah ataupun macam mana kita nak menyelesaikan masalah lah bagi menggunakan konsep kadar. Okey. So ini boleh lihatlah rujuk Mahidiri 4.2 pada muka surat 83 dalam buku teks. Soalan yang ketiga. Okey, Halil nak beli susu kotak. So susu kotak ada 3 jenis bungkusan. Seperti yang ditunjukkan dalam gambar rajah di situlah. Okey. So, yang pertama, tulis kadar harga bagi setiap susu kotak itu. Tulis kadar. Okey, so kena ingatlah tulis kadar macam mana. Tulis kadar maksudnya kita ada harga RM RM2.25 adalah untuk 250 ml. Itu kadar yang pertama. Kadar yang kedua, RM RM4 per 500 ml. Dan yang ketiga, RM RM7.50 per 1 liter. Settle. Okey, 1 liter. Sorry, tulisannya. Allah. 1 liter. Okey. Tentukan harga per liter bagi susu kotak 500 ml. Untuk harga kotak 500 ml, iaitu yang kedua ni lah. Yang kedua. Dia nak harga per liter. Macam mana nak buat? Harga untuk 1 liter. Dekat sini harga untuk 500 ml. So cara senangnya kita tahulah 500 ml nak dapat 1 liter kita akan darab 2 supaya jadi 1000 ml. Okey, kita tahu 1 liter bersamaan dengan 1000 ml. So 500 darab 2 awak dapat 1000 lah. Jadi darab 2 je lah harganya. Maka soalan B, RM RM4 kita darab dengan 2. So awak akan dapat RM RM8. Okey. Susu kotak yang manakah ditawarkan dengan harga yang paling menjimatkan? Justifikasikan jawapan anda. So bila kita beli barang, kita nak tahu yang mana lagi jimat, yang mana lagi murah. Jadi kita kena buat apa? Kita kena bandingkan harga. Kita kena bandingkan kadar harga dengan isi padu air. Awak tak boleh tengok sini, nampak memanglah RM2.25 tu paling murah, tapi awak dapat kecil. Adakah berbaloi? Awak beli dengan harga yang murah tapi dapat kecil. So kita kena bandingkan. Nak bandingkan, kita kena bandingkan dengan kadar yang sama. So kalau awak guna 1 liter, semua kotak tu kena bandingkan dengan 1 liter. Kalau nak guna 500 liter, kita bandingkan dengan 500 liter. 500 ml, sorry. Okay, so disebabkan soalan B tu kita dah cari harga susu kotak yang tengah tu untuk 1 liter, maka soalan C ni kita cari kotak yang pertama. Kotak yang kecil ni 250 ml. Kalau awak nak cari harga untuk 1 liter, awak buat apa? 1 liter sama dengan 1000 ml. So kita ada 200 ml. So awak buat apa? Siapa yang jawab darab 4? Mantul. So kita darab 4 harga dia sebabnya 250. Apabila kita darab dengan 4, awak akan dapat 1000 ml. Okey? Ini contohan sajalah supaya awak faham kenapa kita darab 4. Okay, so untuk tahu harga untuk harga 1 liter, so yang pertama, kotak yang pertama RM2.25 kita darab dengan 4. So RM RM2.25 darab dengan 4. Awak dapat berapa? Cikgu tekan kalkulator, maka cikgu dapat RM RM9. So nilainya RM RM9. Okey, harga untuk kotak yang pertama untuk 1 liter RM9. Kotak yang kedua untuk 1 liter RM8. Kotak yang ketiga untuk 1 liter RM7.50. Jadi, soalannya yang manakah ditawar dengan harga paling menjimatkan? Jawapan kotak ketiga. Kerana justifikasinya, maaf ya cikgu tulis di sini, kerana harga 1 liter paling murah. Ayat tak betul tu, cikgu tak cukup ruang nak tulis. Kerana harga 1 liter bagi kotak ketiga adalah paling murah, iaitu RM7.50. Okey, so itu adalah bagaimana kita memberi justifikasi. Justifikasi itu adalah penerangan, huraian. Macam mana, kenapa awak pilih kotak ketiga. Sila bagikan bukti-bukti dia. Okey, alright, so itu adalah untuk